الحمد لله القائل قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون وتزودوا فإن خير زاد التقوى واتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita diberi ganjaran kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, Islam menitik beratkan persoalan akhlak yang cukup indah untuk diperkatakan. Setiap amalan dan tingkah laku pasti akan dihitung dan diberi pembalasan. Justru sebagai mukmin yang beriman kepada pembalasan di hari akhirat, sudah tentu akan berusaha untuk mengawasi setiap amalan yang dilakukan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 264. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famathaluhu kamathali safwanin 'alayhi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna 'ala shay'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merosakkan sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti yakni perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya kerana riak kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Perumpamaan orang itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin semula. Mereka tidak memperolehi sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Memelihara amalan dan tingkah laku merupakan tuntutan syariat yang mesti dipatuhi. Amalan baik yang dilakukan dengan ikhlas dan mengharapkan keredaan Allah semata-mata amat disanjung tinggi di dalam Islam. Namun demikian, di dalam kita meniti titian kehidupan yang penuh cabaran dan dugaan, setiap amalan yang dilakukan pasti akan terselit perasaan riak atau takabur yang boleh merosakkan amalan. Oleh itu, marilah kita renungi semula setiap amalan dan tingkah laku supaya ia bersih dan terpelihara. Ikhlaskanlah hati dan perbetulkan niat supaya diri kita sentiasa redha dengan apa jua ketentuan ilahi. Memetik sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, hanya sesungguhnya segala amal dengan niat, dan hanya sesungguhnya bagi tiap-tiap seseorang apa yang ia niatkan. Maka barang siapa hijrahnya kerana Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa hijrahnya kerana dunia yang ia akan memperolehinya atau perempuan yang ia ingin dikahwini, maka hijrahnya kepada apa yang dia berhijrah kepadanya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, Islam melarang dan menegah penganutnya melakukan perkara-perkara yang boleh menjerumuskan diri kepada dosa dan maksiat. Perbuatan seperti mengumpat, prasangka buruk, mencela, memperolok-olok, memberi gelaran yang buruk kepada seseorang, dan fitnah adalah antara perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah di dalam surah Al-Hujurat ayat 11 yang bermaksud, wahai orang yang beriman,
Janganlah suatu kaum memperolok-olokkan kaum yang lain, kerana boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang memperolok-olokkan. Dan jangan pula perempuan-perempuan memperolok-olokkan perempuan yang lain, kerana boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang memperolok-olokkan. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelaran-gelaran yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk, yakni fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Berdasarkan petikan ayat tersebut, amat jelas kepada kita perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya kita tidak berhati-hati, sudah tentu kita turut sama terperangkap dengan godaan hawa nafsu yang sentiasa mempengaruhi diri untuk melakukan dosa dan maksiat. Cara percakapan dan pergaulan perlu dibatasi dengan panduan dan bimbingan syarak agar tidak terbatas dari landasan Islam. Nikmat panca indera seperti mata dan lidah mesti digunakan untuk perkara-perkara kebaikan sahaja, bukanlah untuk mengumpat, mencaci, mengadu domba dan sebagainya. Al-Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menerangkan tentang bahaya lidah dan percakapan. Sekiranya tidak dikawal dan dibiarkan begitu sahaja, lidah yang mentuturkan buah bicara itu pasti akan memakan tuan empunya diri. Lantaran itu, berwaspadalah terhadap ancaman tersebut agar diri kita bersih dan terpelihara daripada dosa. Berdasarkan hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu wa la tabaghadu wa la taqata'u wa kunu ibadallah ikhwana. Yang bermaksud, janganlah kamu saling berdengki, janganlah kamu saling membenci, jangan saling berpaling, tetapi jadilah kamu hamba-hamba Allah yang bersaudara. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, zaman sudah berubah dan semakin mencabar. Urusan pemodenan dan kepesatan pembangunan banyak mengubah corak dan gaya hidup manusia, sehingga persoalan amal kebaikan tidak dipikirkan lagi. Fitnah dan buruk sangka menular di dalam masyarakat disebabkan hilangnya nilai agama yang sepatutnya membimbingi diri daripada melakukan perbuatan yang tidak diredai Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hujurat ayat 6, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakan suatu kaum kerana kebodohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Justru sebagai panduan untuk kita melihara amalan, mimbar menyeru kita agar kembali memertabatkan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai panduan kehidupan. Sekiranya sebelum ini kita jauh daripada cahaya keimanan, maka berusahalah untuk mendekatkan diri dengan golongan yang takut kepada Allah, khususnya para alim ulama. Bersihkan hati dan perasaan dengan amalan bertaubat yang bersungguh-sungguh mengharap pengampunan dan pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, marilah kita bersungguh-sungguh memelihara amalan kita. Pertingkatkanlah amal hidup Islam dalam kehidupan agar kita diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jagalah pertuturan seharian kita agar tidak melukakan perasaan orang lain. Contohilah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terpuji sebagaimana yang diungkap di dalam Al-Quranul Karim. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang bermaksud, sesungguhnya Rasulullah itu adalah contoh teladan yang baik bagi sesiapa yang mengharapkan Allah dan hari akhirat dan mengingati Allah banyak-banyak. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kesimpulan yang dapat diambil dari khutbah hari ini adalah seperti berikut. Yang pertamanya, peliharalah amalan kita supaya tidak dirosakkan dengan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mengumpat,
prasangka, mencela, memperolok-olok dan membantah-bantah. Yang kedua, ingatlah pintu taubat sentiasa terbuka dan rahmat serta keampunan Allah SWT amat luas. Yang ketiga, tingkatkanlah amalan dengan mengikut ajaran Islam dan jadikanlah kehidupan Rasulullah SAW sebagai contoh untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ahzab ayat 85, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Yang bermaksud, dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin lelaki dan perempuan tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul pembohongan dan dosa yang nyata. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkal alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وكونوا مع الصادقين واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسن بملائكته المسبحة بقدسه. فقال الله تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب وعن أزواج نبينا المطهرات وعن أهل بيته وقرابته وسائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انزل رحمة على سلاطين الكرام وولاة المسلمين العظام الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون. وخصوصا على Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agung Al-Wathiqu Billah Tuanku Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Mukhtafi Billah Shah wa ala Sri Paduka Baginda Raja Pumaisuri Agung Tuanku Nur Zahirah. Allahumma ja'al Malaysia wa sa'ira biladil muslimin tayyibatan aminatan mutmainnah rakhiyah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurukum washkuruhu ala ni'amihi yazidukum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.